Pada suatu hari, para sahabat duduk dalam masjid, bercakap mengenai Dajjal. Mereka bercerita apa sahaja yang mereka dengar, apa sahaja yang diberitahu oleh Nabi SAW kepada mereka. Dan kisah-kisah itu berkembang menjadi legenda. Legenda berkembang menjadi mitos. Dan anda tahu bagaimana selanjutnya kan? Dan sahabat menjadi sedikit takut. Sedikit ketakutan tentang Dajjal ini. Ketika Nabi SAW datang untuk melihatkan apa yang mereka sedang lakukan, beliau dapat melihat sekumpulan orang yang kelihatan seperti ketakutan dan risau. Jadi, beliau SAW berkata, apa masalahnya? Kenapa kamu semua kelihatan ketakutan? Jadi mereka berkata, kami semua sedang membincangkan tentang kedatangan Dajjal. Dan kami sangat takut, kami sangat risau. Maka Nabi SAW berkata, adakah kamu tahu sesuatu yang lebih menakutkan bagi aku yang akan menimpa kamu semua daripada Dajjal itu sendiri? Daripada Dajjal. Mereka berkata, ya Rasulullah, apa itu? Beliau SAW berkata, syirik kecil. Syirik kecil di sini bermaksud penyekutuan. Oleh itu, sahabat itu berkata, apa maksud kamu dengan syirik kecil? Ya Rasulullah, apa itu syirik kecil, wahai Rasulullah? Beliau berkata, ini adalah ketika seseorang lelaki mendirikan solat dan kemudian dia dapat melihat seseorang sedang memandangnya. Jadi dia memperindahkan solatnya kerana orang tengok dia. Kerana dia dapat melihat seseorang sedang memandangnya. Jadi lelaki itu mula solat, dia berkata Allahu Akbar. Dia bermaksud niat untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian itu pula dia dapati pada masa yang sama ada orang tengok dia dalam masjid. Tiba-tiba dia luruskan badan, tegapkan diri dalam solat. Dan kemudian dia bermula dengan bacaan tilawah dan tajwid yang indah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan ketika dia habis dengan Fatihah, dia memberikan Amin yang panjang. Sebab dia sedar ada orang sedang tengoknya. Jadi dia bermula dengan Baqarah. Alif Lam Mim. Biasanya dia membaca surah Al-Kawthar je. Tapi sekarang pula ada orang yang tengoknya. Jadi dia bermula dengan suratul Baqarah. Ini adalah bagaimana Nabi SAW mendefinasikan syirik kecil. Memperindahkan solat, yakni mengubahkan niat kamu atau merosakkan niat kamu. Ini adalah syirik kecil. Ia adalah untuk merosakkan niat anda dan untuk menambahkan orang lain untuk sesebuah niat selain dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semata-mata untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Jadi ni anda sedang solat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anda bukannya sembah berhala ke apa ke pun. Sekiranya anda sembah berhala, ini adalah syirik utama, syirik besar, betul? Ini bukan syirik utama, tapi sebaliknya. Ini kes syirik kecil. Anda tidak sembah kepada berhala, anda tidak sujud kepada Tuhan palsu. Anda bersolat untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Anda bersedekah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Anda melakukan apa saja amal baik yang anda lakukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudiannya, niat kamu rosak. Niat anda berubah pula. Niat anda telah berubah. Dan apakah ia berubah menjadi? Untuk mendapatkan sedikit pengiktirafan dari orang lain. Sedikit pujian dari masyarakat. Jadi sesebuah niat itu dikira berlapis-lapis untuk orang lain juga. Okey, jauh di lubuk hati, niat untuk menyenangkan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah anda dirikan solat, kan? Tapi pada masa yang sama ada juga niat yang tersirat untuk mendapatkan pengiktirafan, untuk mendapatkan kemasyhuran, untuk membuat orang berfikir bahawa anda ini suci dan soleh. Dan inilah yang kita panggil show off atau riak. Dan inilah yang ditentukan oleh Nabi SAW sebagai syirik kecil. Okey, dan ketahuilah bahawa syirik kecil ini yang berlebih-lebihan, yang keterlaluan, syirik kecil yang berlaku dengan berterusan, sebenarnya adalah tanda-tanda seorang munafik. Seorang munafik yang tulen, hipokrit. Semua yang dilakukan, diamalkan semata-mata untuk orang lain. Mengapa dia datang ke masjid? Kerana dia ingin menarik perhatian orang yang dia ni dirikan solat di sana. Mengapa dia bersedekah? Dia mahu orang berfikir bahawa dia ni sangat pemurah dan selalu bersedekah. Dan sekiranya keseluruhan hidup dan keseluruhan perbuatan amal seseorang menderita dengan penyakit riyah, show off, jadi orang ini adalah orang munafik. Seseorang hipokrit.
Walaupun kita tak boleh tuduh seseorang sebagai hipokrit kerana Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang Maha ketahui apa yang terkandung dalam hati seseorang. Kita tak nampak. Walaupun terang-terangan seseorang berbuat demikian, kita tak diberi lesen untuk tuduh sesiapa pun. Tapi kita kena jaga siapa? Kita kena jaga diri sendiri dari penyakit dalaman yang berbahaya ini. Sentiasalah cek diri kita sendiri. Niat kita tu, kita kena sentiasa cek. Subhanallah. Kerana keseluruhan ibadahnya didedikasikan demi kemasyhurannya, pengiktirafannya, prestijnya, egonya. Dan Nabi kita SAW mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Aku adalah entiti yang paling tidak memerlukan mana-mana sekutu pun. Aku tidak perlu perkongsian. Ini adalah hadis qudsi, hadis terkenal. Aku paling tidak memerlukan perkongsian. Aku tidak perlu berkongsi apa-apa dengan sesiapa pun. Jadi sesiapa sahaja yang melakukan sesuatu untuk menggembirakan aku dan pada masa yang sama juga untuk menyenangkan orang lain selain daripada aku. Okey, perhatikan. Ini adalah syirik kecil di sini kan. Dia ni tidak melakukan untuk berhala. Dia ni tidak melakukan untuk seseorang atau entiti lain. Sesiapa sahaja yang melakukan sesuatu untuk menyenangkan aku dan dalam pada masa yang sama untuk selain daripada aku juga, maka aku meninggalkannya kepada sesiapa yang dia niatkan itu. Biarkan partner dia memberi ganjaran kepadanya. Aku tidak akan memberikan ganjaran kepadanya. Jadi lelaki ini yang berdiri untuk solat dan dia berdiri tegap dan dia membaca suratul Baqarah dan dia mahu menarikkan perhatian orang, tidak menyedari bahawa seluruh solahnya akan dicampakkan balik ke mukanya. Okey, tiba masanya untuk menderma. Seseorang menulis cek besar-besaran dan niatnya untuk menulis cek supaya dapat diumumkan di podium. Masya Allah, doktor sekian dan sekian memberikan RM500,000 untuk derma. Takbir, Allahu Akbar. Semua orang mengatakan takbir, melaungkan takbir. Dan sekarang pula egonya menjadi lebih besar dari dewan itu sendiri, di mana takbir dilaungkan. Apabila benda ini semua berlaku, kita mempunyai masalah yang sangat serius. Dan itulah masalah syirik kecil. Itulah masalah yang Nabi SAW katakan, aku lebih bimbangkan masalah ini daripada Dajjal. Dan adakah anda tahu mengapa? Walaupun mengikut tradisi kita, Dajjal adalah peristiwa kejadian masa depan yang paling menakutkan yang akan berlaku kepada umat manusia. Apabila Dajjal datang, laut akan terbelah. Dan bulan akan macam-macam lagi. Semua benda pelik ini akan berlaku depan mata. Tapi mengapa Nabi SAW lebih takutkan tentang kewujudan syirik kecil ini daripada tentang kedatangan Dajjal? Dan ini adalah unsur pragmatism dan realiti. Dajjal hanya akan datang sekali dan ketika dia datang, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menolong manusia pada masa itu. Tapi sehingga dia datang, akan datang dan berlalunya beratus-ratus generasi, ribuan generasi. Mereka semua berisiko tinggi menderitakan penyakit ini dari malapetaka ini, yakni mencampurkan kesucian niat mereka untuk Allah Subhanahu Wa Taala saja dengan niat yang tersirat atau yang tersurat untuk dahagakan pujian masyarakat. Dan ini adalah sebuah kenyataan yang sangat bahaya, yang benar-benar nyata dan terjadi sekarang ini. Jadi mengapa, wahai sahabat, mengapa kamu bercakap tentang sesuatu yang jauh apabila kamu mempunyai sebuah bahaya yang jelas sekarang? Terjadi di sini dan sedang berlaku sekarang. Ya, ini sebuah bahaya besar tentang ketidakikhlasan, sebuah niat amal untuk Allah SWT. Jadi beliau SAW berkata, aku lebih bimbang tentang ketidakikhlasan, tentang show off, tentang riak, tentang syirik kecil daripada masalah kedatangan Dajjal. Dan ia lebih bahaya bagi ummah aku sekarang daripada kedatangan Dajjal nanti. Subhanallah.